Siapa sangka kan dari badan seekor lebah kelulut yang kecil mampu menghasilkan makanan yang paling berkhasiat tinggi di Malaysia ataupun superfood. Dan kini saya berada di ladang lebah kelulut di Hulu Langat, Selangor. Siapa agaknya pemilik ladang yang cukup bertuah hari ini? Pastikan terus kekal bersama Agrotech. Dekat ladang ni lebih kurang ada hampir 80 lok. Ini 80 lok lah kat kawasan ni. Saya kini bersama dengan Encik Sazali, seorang usahawan madu kelulut atau lebih dikenali sebagai cikgu lah ya. Ya, saya. Baik cikgu, apa yang menyebabkan cikgu berminat untuk menyertai industri ni untuk menjadi usahawan lebah kelulut ni? Satu kajian daripada Profesor Dr. Kamarudin daripada Universiti Malaya mengatakan madu di Malaysia lebih ataupun kurang daripada 80% adalah madu tiruan di pasaran. Nama Muhammad Sazali Paridudin amat sinonim dengan madu kelulut. Usahawan muda ini mula terlibat secara serius dalam mengusahakan lebah kelulut atau stingless bee sejak tahun 2012. Berkelulusan dalam bidang fabrikator dan pemasangan keluli tidak menghalang beliau untuk menceburi bidang baru ini atas wawasan untuk membudayakan pemakanan dan kesihatan secara fitrah kepada masyarakat. Serangan panah daripada bawah. Walaupun agak ragu-ragu ketika awal pembabitan, namun kini Sazali mampu mengukir senyuman atas pelbagai kejayaan yang telah beliau kecapi, antaranya Anugerah Agropreneur Muda MARDI pada tahun 2017. Baik, secara keseluruhannya kan, berapa besar ladang kelulut yang cikgu usahakan? Okey, kita ada beberapa ladang yang kita usahakan dan yang paling besar kita mempunyai ladang di Sarawak, tapi ladang ni di kawasan Selia. Kita kolaborasi dengan pihak MARDI dan kita buka di Sarawak dan setakat ni kita cuba mendapatkan hasilan madu yang kualiti dan original sebanyak yang boleh, dan target kami untuk kami dapatkan madunya sebanyak 1 tan untuk 1 bulan. Terdapat kira-kira lebih dari 500 spesies lebah kelulut di seluruh dunia, lebih-lebih lagi di kawasan tropika seperti Malaysia dan Australia. Madu kelulut terhasil dari lebah kelulut, iaitu sejenis lebah tanpa sengat dalam kumpulan Trigona. Kajian dijalankan di Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI menunjukkan Malaysia mempunyai kepelbagaian kelulut paling banyak berbanding negara Asia lain. Keyakinan bahawa madu dari lebah kelulut mempunyai pelbagai keistimewaan menyebabkan Sazali tidak berpaling lagi. Kelebihan madu kelulut, kalau kita ambil daripada kajian daripada seorang pakar daripada MARDI, Dr. Suri Rawi, kajian beliau mendapati madu kelulut mempunyai khasiat antioksida yang lebih tinggi. Sedar banyak cabaran permulaan menjadi usahawan kelulut, Sazali berusaha meminimumkan risiko kehilangan wang, tenaga dan masa dengan memperkenalkan SOP yang sebenarnya dalam perusahaan madu kelulut. Percaya bahawa erti hidup pada memberi, Sazali giat berkongsi ilmu tanpa lelah kepada usahawan yang baru berjinak dengan lebah kelulut. Pelbagai siri latihan dan penerangan dianjurkan oleh syarikat beliau sendiri, iaitu Trigona Gold atau melalui kerjasama dengan agensi kerajaan seperti MARDI dan Peladang. Hari ini kita buat kursus yang mana kursus secara asas. Di dalam kursus ini kami mengajar cara-cara penternakan lebah kelulut secara asas daripada pengambilan koloni sarang kelulut daripada hutan dan kita bawa ke dalam kawasan peternakan, dan seterusnya kita mengajar bagaimana daripada log batang kayu kita nak menjadikan log bertoping. So kita mengajar peserta-peserta untuk membuat cara-cara untuk membuat toping dan cara-cara pemasangan toping. Saya nampak ada kotak ni. Sebenarnya kotak ni untuk apa?
Okey, sebelum untuk pemasangan topping, kita perlu ada kotak dummy ataupun kotak persinggahan sementara. Kotak ni adalah perlu untuk semasa kita melakukan proses pemotongan lock. So, kotak ni perlu diletakkan pada kedudukan asal lock dan lock kita akan angkat ke tempat lain untuk melakukan proses. Dalam masa yang sama, kelulut tidak akan stres, kurang kelulut mati dan kita tidak diganggu oleh kelulut. Kru Agrotech sangat bertuah hari ini kerana turut berpeluang melihat sendiri proses penyediaan lock dan topping lebah kelulut. Buat apa ni? Pusing. Setiap proses dilakukan dengan penuh teliti. Tidak hairanlah inovasi Sazali memenangi anugerah. Jadi lock dan topping ni sebenarnya pernah memenangi anugerah inovasi teknologi pertanian pada tahun 2016 Betul. Anjuran MOA juga Jabatan Pertanian. Ya, Jadi nak tanyalah kan, dari mana datang ilham untuk mencipta dan kenapa ia dicipta? Macam mana dan bagaimana idea ini dicipta, kita dapat ilham daripada mana kita mempunyai satu ladang yang besar, boleh dikatakan besar. Kita meletakkan lebih kurang dalam 80 koloni di kesang laut, di mana kami letak hampir 80 log di sana. Dan waktu tuaian kami memakan masa lebih kurang dalam 5 hari di kawasan tersebut. Dan apabila kita mempunyai koloni yang banyak, masa tuaian kita memakan masa lebih kurang dalam 5 hari. Dengan adanya inovasi, dengan adanya ciptaan ini, waktu tuaian dia daripada 5 hari pergi ke 1 hari. Okey, jadi selepas teknologi ini diaplikasi, waktu tu memang ternyata dapat dikurangkan. Ya, saya. Jadi apa yang membezakan dia dengan lock lain Okey, tu? kalau kita tengok apabila penternak dia membuat pemasangan topping, topping yang di atas ni akan dipaku ataupun akan disil, digam oleh si kelulut ni lah. So topping ni kita tak boleh angkat dan bawa ke mana saja. Apabila itu ia berlaku, penternak harus menuai madu di mana topping dan lock itu diletakkan berada. So waktu kita tuai madu, kelulut ni akan serang, akan mengganggu. Akan mengganggu kita. Dan waktu tu yang akan mengambil masa lah. So apabila kita boleh angkat lock ni, angkat topping ni, dan kita boleh bawa ke mana saja, dan masa tu akan lebih cepat lah, tanpa diganggu oleh kelulut. Mana yang diangkat tu? Okey. Saya pegang. Okey, boleh. So yang ni kita akan buat, dia ada lock, kita boleh cabut dia macam ni. Yang ni kita akan tutup dengan apa-apa bekas, dan yang ni kita akan bawa ke mana saja dan kita akan tuai. Inilah inovasi dia yang pada mulanya memang nampak kelakar, tapi alhamdulillah kita dapat menang pingat emas dalam pertandingan Jabatan Pertanian Malaysia dan dianjurkan oleh MOA lah, Kementerian Pertanian Malaysia. Berkat usaha gigih, kini nama Sazali Paridudin diiktiraf antara pakar rujuk dalam peternakan lebah kelulut. Madu kelulut kaya dengan karbohidrat, protein, asid amino, vitamin dan mineral. Malah kandungan asid fenolik yang tinggi iaitu 300% berbanding 30% dalam madu manuka dari Australia menjadikan madu kelulut antara makanan antioksida pilihan ramai pengguna. Tidak hairanlah jika Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani bakal menjenamakan madu kelulut sebagai produk superfood pertama Malaysia di peringkat antarabangsa sebaris dengan makanan antioksida luar negara seperti buah raspberry, cherry, acai beri, teh hijau dan sebagainya. Untuk satu log lah, sekurang-kurangnya satu log yang aktif, berapa liter kita boleh dapat madu? Okey, kalau yang jenis utama yang kebanyakannya yang peternak buat bela, kalau kelulutnya aktif dan tempat sumbernya banyak, akan boleh dapat lebih kurang dalam 1 kilo ke 2 kilo. Untuk satu log? Untuk satu topping. Agak berbaloi saya kira sebab ikutkan saya baru sedut untuk beberapa lubang kita panggil lubang dah dapat banyak tu. Tapi dia bergantung pada musim sebenarnya. Bergantung pada musim dan bergantung kepada kawasan. Ini kerana persekitaran memainkan peranan penting. Sebab sumber kepada madu itu sendiri. Bukan saja boleh dimakan terus, madu kelulut juga boleh divariasikan melalui penghasilan pelbagai produk hilir. Dengan kebaikan yang kita sebutkan, seperti sakit kulit,
Kalau untuk facial soap ada lain ceritanya. Jadi inilah salah satu produk hiliran yang boleh dihasilkan menggunakan madu lebah kelulut. Seperti mana yang telah pun ditunjukkan oleh Encik Zahid tadi, sabun menggunakan madu kelulut dan bahan-bahan asas tadi kan? Yeah. Baru salah satu, banyak lagi produk lain, betul? Ya. Kita boleh buat moisturizing cream, lip balm, balm panas dan sebagainya lagi. Sazali kini memberikan khidmat latihan dan bimbingan ke seluruh negara demi untuk merealisasikan impian beliau untuk menjadikan madu kelulut sebagai produk komersial. Selain daripada tempat di sini, tempat Trigona Gold, kita juga mengajar di serata Malaysia dan alhamdulillah kita pernah mengajar sampai ke Indonesia. Dan hari ini kalau tuan-tuan tengok, kita ada 2 orang peserta daripada Indonesia, dari Makassar. So selain daripada tu, kita ada mengajar bakal ataupun askar-askar pencen daripada Perhebat. Dan juga kita merupakan anchor kepada Mardi untuk mengajar usahawan-usahawan muda khusus di Sarawak dan umumnya di Malaysia. Saya mau belajar madu belulut karena menurut saya itu banyak manfaatnya dan di Indonesia belum ada yang memelihara ini. Jadi saya sangat berminat untuk ini. Setelah saya datang di sini, saya tadi baru belajar ternyata madu ini juga bisa dibuat untuk sabun. Tapi ini baru sedikit saja tadi. Saya merupakan pengusaha kelulut secara sambilan. Alhamdulillah daripada kursus ini saya dapat ilmu tambahan. Apa yang saya belum tahu lagi sebab untuk bidang kelulut ni sentiasa akan ada ilmu baru. Sebab kita sentiasa akan belajar berkaitan dengan kelulut tersebut. Jadi saya dapat mengenali juga kawan-kawan baru di dalam bidang-bidang yang lain. Contohnya seperti yang ada owner yang tanam buah makisa, yang tanam cili untuk penembungan dan juga untuk dapat hasilan daripada madu kelulut. Sazali bersyukur kerana Trigona Gold dibangunkan dengan kerjasama rakan-rakan yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang masing-masing. Bagi Sazali, kerja yang dilakukan secara berjemaah mampu bergerak lebih jauh. Kalau dalam grup kami ni, kalau daripada klik saya, Encik Nasrul daripada kanan ni, Encik Nasrul, dia banyak kepada marketing kepada produk madu, menggunakan penjenamaan bulu seri. Dan Encik Abdul Rahman, saya punya orang kuat, klik untuk bersama-sama saya dalam pusing satu Malaysia untuk menjadi tenaga pengajar. Dan Encik Tuan Din merupakan backup tulang belakang saya daripada segi sumber dan juga penternakan lebah kelulut. Sebenarnya ada 2-3 klik, tapi saya highlightkan lagi satu klik saya, mantan profesor daripada UTM Skudai yang bernama Zahid Deraman. Walaupun dia mantan, so kami masih lagi panggil beliau Prof Zahid. Beliau banyak membantu saya dalam pembuatan produk-produk hiliran. Kesibukan Sazali dalam membangunkan industri perusahaan madu kelulut tidak membataskan masa beliau untuk bersama keluarga. Malah isteri dan 4 orang anak beliau turut terlibat sama dalam proses penghasilan madu dan produk hilir berasaskan madu kelulut. Saya harap bakar-bakar penternak yang ingin mencuburi dalam bidang penternakan lebah kelulut hadirlah di mana-mana khusus di bawah agensi yang berkenaan. Contoh seperti Mardi dan di OA. Jangan ambil ilmu di dalam WhatsApp ataupun di Google. Kerana ilmu kelulut yang kita perlu dapat secara live untuk kesinambungan apa yang kita akan buat untuk mendapatkan maksimum keputusan di belakang hari.